Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar baru bagi program Diploma Pengajian Perniagaan, program bersama UiTM KPBKL, College Profesional Baitul Kuala Lumpur. Media ingin mengucapkan selamat datang kepada semua ke College Profesional Baitul Kuala Lumpur, dan insyaAllah hari ini saya akan bersama dengan anda untuk berkongsikan sedikit sebanyak maklumat informasi di mana anda boleh gunakan sebagai persediaan sebelum anda memulakan pengajian di College Profesional Baitul Kuala Lumpur. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Johari, dan anda semua boleh memanggil saya dengan gelaran Madam Hidayah, di mana saya merupakan ketua program bagi Diploma Pengajian Perniagaan ini, dan insyaAllah saya akan bersama-sama dengan anda untuk sepanjang anda berada di College Profesional Baitul Kuala Lumpur ini. Kita mulakan taklimat kita pada hari ini dengan pengenalan berkenaan Diploma Pengajian Perniagaan. Dan untuk pengetahuan anda semua, Diploma Pengajian Perniagaan ini telah ditubuhkan sejak tahun 1963 lagi di Universiti Teknologi Mara, ataupun sebelum ini dikenali sebagai Institut Teknologi Mara. Okey, tujuan penubuhan Diploma Pengajian Perniagaan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang pengetahuan perniagaan, yang mana ia merangkumi pelbagai bidang di mana boleh dijadikan asas untuk para pelajar membina kerjaya dalam bidang perniagaan. Dan tempoh pengajian diambil khususnya untuk anda lah adalah selama 2,5 tahun, iaitu melibatkan 5 semester, bermula daripada semester 1, semester 2, 3, 4 dan seterusnya semester 5. Mod pengajian ditawarkan kepada anda adalah mod sepenuh masa, dan kaedah penilaian untuk Diploma Pengajian Perniagaan ini adalah berdasarkan beberapa penilaian, termasuklah kita ada ujian iaitu test, kemudian kita ada assignment, tugasan, dan ada setengah subjek terkhusus mereka menilai ataupun pelajar dinilai melalui kaedah pembentangan atau presentation. Ada juga penyertaan kelas dan peperiksaan akhir. Okey, peperiksaan akhir bagi program Diploma Pengajian Perniagaan bersama UiTM ini, yang menariknya adalah segala soalan untuk peperiksaan akhir adalah disediakan dan dikeluarkan sendiri oleh UiTM itu sendiri. Maksudnya soalan-soalan yang dijawab oleh pelajar kita, iaitu anda semua, adalah dibuat oleh pensyarah-pensyarah UiTM. Okey, untuk syarat kemasukan masuk, alhamdulillah anda semua berjaya melepasi, iaitu memperolehi lulus SPM dan mendapat 3 kepujian sekurang-kurangnya, termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kemudian kita ada matematik ataupun matematik tambahan, dan juga lulus sejarah. Ataupun jika anda adalah lepasan daripada program pra-perdagangan, anda perlu lulus LNP lah untuk meneruskan pengajian ke peringkat diploma. Seterusnya kita pergi kepada prospek kerjaya untuk pelajar-pelajar lepasan Diploma Pengajian Perniagaan, di mana selepas anda bergelar graduan, anda mempunyai peluang yang luas, yang sangat luas untuk anda menceburi alam pekerjaan di dalam pelbagai syarikat swasta. Bukan sahaja di syarikat swasta, malah anda juga boleh masuk ke kerajaan di bahagian pentadbiran dan juga pengurusan. Bila kita sebut berkenaan peluang yang luas itu, anda sebagai graduan Diploma Pengajian Perniagaan ini, anda mempunyai peluang untuk menceburi bidang seperti bidang keuangan, ataupun jika ada berminat untuk ke bidang pelaburan, ekonomi, kita boleh pergi ke pemasaran, marketing, ataupun anda semua boleh pergi ke human resources, bahagian management, and then bahagian production, ataupun insurans. Ada juga graduan yang fokus kepada bahagian pengurusan risiko dan banyak lagi. So bila anda pergi ke alam pekerjaan tu, jangan risau, insyaAllah ada organisasi ataupun syarikat tertentu, malah badan kerajaan sendiri yang menawarkan pekerjaan kepada graduan kita lah, iaitu graduan Diploma Pengajian Perniagaan. Dan jika anda tidak ingin terus menceburi alam pekerjaan setelah tamatnya Diploma Pengajian Perniagaan ini, anda boleh terus berpeluang untuk menyambung pengajian anda ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ijazah sarjana muda di mana-mana institusi pengajian tinggi, tidak kiralah IPTA ke, IPTS ke, di dalam maupun di luar negara. Okey, jadi tak ada masalah insyaAllah kepada graduan-graduan kita, iaitu anda lah apabila tamatnya Diploma Pengajian Perniagaan ini.
Okay, seterusnya kita akan pergi kepada pakej graduan, Diploma Pengajian Perniagaan, di mana pakej graduan akan memberi maklumat kepada anda apa subjek yang bakal diambil oleh anda, apakah subjek yang bakal dilalui oleh anda untuk setiap semester sehinggalah semester yang terakhir. So, kalau kita boleh tengok dekat sini, kita ada 5 semester, anda ada 5 semester iaitu bermula dengan semester yang terkini iaitu semester 1. Ini adalah subjek yang bakal diambil ataupun yang bakal anda pelajari bermulanya dengan Introduction to Financial Accounting berkenaan dengan subjek account lah dekat sini, dan kita ada subjek Business Mathematics ataupun Matematik Perniagaan. Jangan risau, okay, anda tak perlu risau sekiranya anda rungsing kata Business Mathematics ni ada kesama dengan matematik tambahan ke ataupun tidak. Ini hanya fokus kepada matematik perniagaan sahaja. Kemudian kita ada Fundamentals of Management iaitu asas-asas pengurusan. Kemudian untuk semester 1 anda akan belajar sedikit basic ataupun foundation Arabic. Kemudian ada Fundamentals of Islam. Kita masuk sikit English language dekat sini lah, Integrated Language Skill di mana anda akan fokus kepada listening skill. Kemudian anda akan ada National Kesatria 1. Okay, tamat di semester 1, anda akan terus sambung kepada semester 2. Terdapat beberapa subjek seperti Introduction to Cost Accounting, and then anda akan mengambil subjek Microeconomics, itu adalah bahagian economics lah. Kemudian akan ada prinsip pemasaran, Fundamentals of Marketing, kemudian anda akan ada Business Communication, sambungan kesinambungan daripada Foundation Arabic 1, anda akan continue kepada level 2. Kemudian ada subjek Islamic Thought and Civilization ataupun kalau yang terkini dah tukar kepada Value and Civilization. And then anda ada English language, Integrated Language Skill, yang mana sebelum ini anda fokus kepada listening, sekarang anda fokus kepada reading, dan anda ada pilihan sama ada untuk memilih pengucapan awam maupun kekeluargaan Islam. Masuk kepada semester yang ketiga, anda akan ada Introduction to Statistics. Kemudian sambungan daripada Microeconomics, anda akan memilih Macroeconomics. Kemudian akan ada subjek IT iaitu Information Technology in Business. And then ada subjek yang menarik dekat sini, Creative and Critical Thinking. Kemudian ada Asas Ekonomi Islam. Lagi sekali English Language iaitu Integrated Language Skill di mana fokus kepada writing setelah anda fokus kepada listening dan reading. Kemudian jika anda memilih pengucapan awam pada semester 2 dan semester 3 anda hanya meneruskan pengucapan awam 2, dan sekiranya anda memilih kekeluargaan Islam di semester 2, anda akan terus menyambung semester 3 kekeluargaan Islam 2. Okey, masuk kepada semester keempat, anda akan ditawarkan sebanyak 6 subjek di sini iaitu ada Business Law, kemudian Fundamentals of Finance, anda akan ada belajar mengenai operasi ataupun pengurusan operasi, Operation Management, Fundamentals of Transport, kemudian ada Principles of Public Relation dan juga gelagat organisasi ataupun Organizational Behaviour. Dan untuk yang semester yang terakhir, anda akan ditawarkan subjek seperti asas-asas keusahawanan ataupun Fundamentals of Entrepreneurship. Kemudian akan ada subjek Malaysian Economics, subjek risiko dan insurans ataupun risk and insurance, subjek sumber manusia atau Human Resource Management, ada pelaburan, pengurusan pelaburan iaitu Investment Management, dan yang terakhir adalah pengenalan kepada perniagaan antarabangsa ataupun Introduction to International Business. Jadi jika anda telah menyempurnakan kesemua subjek-subjek bagi kesemua semester 1, semester 2, 3 dan 4, 5, maka anda telah menamatkan pengajian sebagai Diploma Pengajian Perniagaan inilah. Okey, ini adalah untuk pakej graduan yang bakal anda pilih ataupun bakal anda pelajari sepanjang anda berada di College Professional Berhubungan ini. Okey, kemudian kita terus pergi kepada purata nilai grade GPA ataupun himpunan purata nilai grade HPNG ataupun kita panggil sebagai CGPA. Okey, jadi bila anda telah melangkah masuk ke alam college, ke alam universiti, anda perlu membiasakan diri dengan term-term yang diguna pakailah, iaitu penilaian yang dilakukan ke atas pelajar kita akan kira mengikut kepada GPA dan juga CGPA. Jadi apakah itu GPA dan apakah itu CGPA? Kita tengok one by one. GPA adalah purata nilai grade in bahasa Melayu, dan in English we call it as the grade point average GPA. Ia adalah purata nilai grade
yang mana ia adalah sesuatu nilai pencapaian seseorang pelajar pada sesuatu semester. Maksudnya dikira kepada satu-satu semester. Okey, sebagai contoh pengiraannya adalah jumlah nilai kredit yang diperolehi di sesuatu semester akan dibahagikan kepada jumlah nilai kredit yang anda daftarkan dalam semester yang sama. So anda akan memperolehi nilai grade lah PNG dekat sini. Jangan risau, sebentar lagi Madam akan tunjukkan contoh slip peperiksaan sebenar dan bagaimana pengiraan yang dilakukan. Okey, dan HPNG atau Himpunan Purata Nilai Grade atau CGPA ini di dalam bentuk himpunan, dia adalah cumulative. So ia adalah purata nilai grade yang diperoleh oleh seseorang pelajar dalam semua peperiksaan yang telah diambil dan kira seperti berikut. Kita tengok ya. HPNG sama dengan jumlah nilai kredit yang diperoleh secara keseluruhan. Kalau tadi diperolehi pada setiap semester, tapi untuk HPNG adalah keseluruhan. Maksudnya dia dikumpulkan. Contohnya anda sekarang berada di semester ketiga. Jadi CGPA yang diperoleh daripada semester 1 dikumpulkan dibawa kepada semester 2 dan dikumpulkan kepada semester 3. Okey, dan dibahagikan kepada jumlah nilai kredit yang terkumpul dalam semester. Anda jangan risau jika anda masih tidak memahami apa itu GPA dan CGPA, kerana insyaAllah selepas ini anda akan memperoleh seorang mentor. Untuk setiap pelajar akan diberikan seorang mentor, dan mentor itu anda boleh gunakan peluang untuk bertanya kepada mereka. Mentor itu adalah di kalangan pensyarah lah. So anda boleh jumpa mentor anda and then minta mereka untuk menerangkan semula lah bagaimana pengiraan PNG atau GPA dilakukan, bagaimana pengiraan HPNG atau CGPA dilakukan. InsyaAllah mentor-mentor anda akan membantu anda lah. Dan jika anda ingin merujuk kepada saya pun, insyaAllah saya akan membantu anda sebaik mungkin untuk menerangkan tentang pengiraan GPA dan CGPA ini. Okey. Seterusnya ini adalah markah grade dan nilai grade serta status yang mana Madam letak di sini untuk sebagai rujukan anda semua sepanjang anda belajar di KPBKL ini. Inilah yang anda akan guna pakai setiap kali anda memperolehi keputusan peperiksaan pada akhir semester nanti. Okey, di mana grade ini kita mulakan daripada grade A1 dan sehingga grade yang paling terakhir adalah grade F mengikut kepada markah yang telah ditetapkan. Kalau you tengok dekat sini ada dua pembahagian warna. Yang warna pink ini adalah status, maksudnya dalam tahap yang selamat lah kerana anda memperolehi status lulus. Sekiranya anda memperolehi bawah daripada C, iaitu bawah daripada angka 50 markah, so anda akan memperoleh C minus ke bawah, anda dikira sebagai gagal dalam sesebuah subjek tersebut ataupun dalam sesuatu subjek tersebut. Sekiranya gagal untuk setiap paper ataupun setiap subjek tersebut, maknanya anda perlu mengulangi semula. Anda perlu ambil semula untuk semester yang akan datang. Okey, maksudnya repeat paper lah, kita panggil term dia repeat paper. So you perlu ambil semula paper yang sama pada semester akan datang. Itu adalah kekurangan sekiranya anda mendapat gagal lah. Jadi saya harap anda yang berada di depan Madam ini cubalah set the objektif matlamat untuk setiap semester anda perlu memperolehi kalau boleh yang warna pink ni lah. Jangan cuba-cuba untuk memperolehi warna merah ini sebab dia akan efek kepada banyak perkara, contohnya kepada anda punya CGPA, anda punya GPA anda. In fact, kalau you perlu mengulangi semula paper yang telah diambil ni dan gagal dan you perlu ambil semula pada semester hadapan, anda perlu bayar, maksudnya anda perlu membayar yuran subjek tersebut semula. Jadi kat situ dah costly lah. So saya harap anda semua cuba untuk menolak diri you untuk mendapat grade yang baik lah. Okey, kalau dapat A+ lagi bagus. Okey, alhamdulillah, ini kita panggil sebagai 4 flag. Okey, seterusnya. Okey, dan ini adalah slip sebenar ataupun contoh slip peperiksaan yang bakal anda dapat. Ini adalah kita ambil daripada ex-student kita lah, ex-student diploma pengajian perniagaan, yang mana Nur Aisyah ini adalah di antara pelajar terbaik lah untuk diploma pengajian perniagaan ini. So saya ambil sebagai contoh untuk saya tunjukkan kepada anda bagaimana pengiraan GPA dan CGPA dilakukan. Okey, kalau kita tengok slip peperiksaan ini dikeluarkan oleh pihak UiTM ya, bukan daripada KPBKL, sebab anda memang disahkan sebagai pelajar UiTM, jadi UiTM yang akan keluarkan statement of examination result ini.
Okey, kalau kita tengok Aisyah dekat sini, dia ambil 5 subjek untuk semester 6. Kenapa semester 6? Sepatutnya semester 5 ada semester terakhir kan? Tapi ketika semester 5, Aisyah ada lagi beberapa subjek yang belum diambil. Jadi dia extend satu semester lagi untuk dia menyempurnakan ke semua subjek yang masih lagi tertunggak itulah. So semester 6 dia adalah semester yang terakhir. Okey, Aisyah berjaya memperolehi straight A, 2A plus, 1A minus dan 2A. Disebabkan dia mendapat straight A di sini, dia berjaya memperoleh 3.93 GPA. Ini adalah bacaan GPA current semester. Madam sebut tadi kan, kalau GPA dia fokus kepada sesuatu semester saja. So ini fokus kepada semester 6. Semester 6 dia berjaya memperoleh 3.93. CGPA adalah semester in total. Apabila dah totalkan ke semua ke-6 semester, so dia memperoleh 3.85. Kalau kita tengok result Aisyah dekat sini sangat baik kerana dia memperolehi 3.85. Above, maksudnya dia punya CGPA yang terkumpul akumulatif tadi pun adalah above 3.5. Bila dia dapat 3.85 CGPA pada apa kita panggil, pada penghujung SEM atau SEM yang terakhir, dia entitled to get ANC. Apa itu ANC? Ini ialah yang selalu diidam-idamkan oleh pelajar-pelajar diploma pengajian perniagaan lah, iaitu anugerah Knight Chancellor ataupun Vice Chancellor Award. Nanti mereka akan tunjuk dekat slide yang lagi satu lah, ANC itu apa. Okey, berbalik kepada GPA dan CGPA, bagaimana pengiraannya? Kalau kita tengok GPA dulu, 3.93, bagaimana mendapat 3.93? Okey, madam ada tunjukkan jalan pengiraan. 3 darab 4 tambah 3 darab 4, okay, dan seterusnya. Ini adalah purata. Purata di mana kita ambil credit hour, kita timeskan dengan nilai grade ini. Contoh, 3 darab 4, 3 adalah credit hour, darabkan dengan nilai grade A plus. Dekat sini nanti akan ada tulis, saya tak nampak dekat sini. Ada key dia. A plus adalah 4 flat, 4. Markah dia adalah, ataupun nilai dia adalah 4. So, 3 darab 4 plus 3 darab 4 A plus 3 darab 3.67, 3.67 mana dapat? 3 darab 3.67. A minus adalah 3.67. Sebab A plus adalah 4, A minus dia turun sikit lah, dia kurang 3.67. Kemudian 3 darab 4 semula plus 3 darab 4 semula. Sebab A dan A plus nilai dia adalah 4 for flat. Paling tinggi lah. Okay. Bahagi kepada bilangan subjek credit hours yang diambil, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 3 credit hours untuk setiap subjek. So letak 3, 3, 3, 3. Kirakan, kemudian anda akan memperolehi 3.93. Okay, masukkan 3.93 ni dekat sini. Okay, untuk CGPA, okay, disebabkan CGPA adalah accumulative kan, dia adalah apa kita panggil terkumpul, total apa kita panggil total nilai grade yang terkumpul. Semester in total ada 350.8. Yang Aisyah telah kumpulkan daripada SEM 1 sampai SEM 6, dia dapat 350.680 ni kita masukkan di sini dan bahagikan berapa credit hours yang telah disempurnakan oleh Aisyah. So setakat semester 6 ni dia telah memperoleh kesemuanya, iaitu 91 credit hours. So Aisyah bahagi dengan 91, dia dapat 3.85. Dia letakkan di sini. So inilah dia CGPA dan ini adalah GPA. Anda jangan risau sekiranya anda masih lagi macam pening lah, tak faham. Madam, apa ni tak faham lagi? It's okay. Seperti I bagi tahu tadi, insyaAllah anda akan memperolehi seorang mentor, di mana mentor itu akan membantu anda, akan membimbing anda sekiranya anda memperolehi masalah ataupun persoalan lah yang perlu ditanya sepanjang anda belajar di KPBKL ini. Okay? Jika anda ingin berjumpa direct dengan saya pun tak ada masalah, saya boleh tolong insyaAllah. Dan seterusnya, kita boleh tengok pengurnian kecemaran akademik ini untuk boost you punya semangat lah. I just want to motivate yourself. Jika anda inginkan motivasi, kenapa anda berada di sini, kenapa anda perlu menghabiskan diploma pengajian perniagaan ini dengan grade yang baik, kerana inilah pengurnian kecemarangan akademik yang ditawarkan oleh UiTM, di mana UiTM dia memberi memberi pengurnian kecemerlangan anugerah Knight Chancellor dan anugerah dekan.
Jadi untuk semua pelajar-pelajar UiTM, pelajar-pelajar KKB ke seperti anda, ini adalah target anda lah, anugerah Naib Chancellor dan juga anugerah Dekan. Apa itu anugerah Naib Chancellor dan apa itu anugerah Dekan? Anugerah Naib Chancellor adalah anugerah yang paling tertinggi lah, di mana anda berjaya menamatkan pengajian dengan mendapat anugerah Dekan dalam setiap semester. Kalau anda ada 5 semester, ke 5 semester, anda berjaya untuk mempunyai GPA lebih daripada 3.5. Okay? Alright, kalau kita tengok contoh semester pertama kita dapat 3.5. Semester 2 you dapat 3.6. Okay, semester 3 dapat 3.5 semudalah contoh. And then semester 4 anda dapat 3.7. And then semester terakhir macam Aisyah tadi dia dapat 3.8. So 5 semester dia memperolehi 3.5 and above. So dia entitled untuk dapatkan anugerah Naib Chancellor. Ini yang sangat membanggakan. Okay. Anugerah Dekan adalah diberikan kepada pelajar yang mendapat PNG ataupun GPA. Bukan se-GPA, GPA yang kita kirakan setiap semester itu sahaja. Sekiranya anda berjaya memperoleh 3.5 and above, so anda berjaya mendapat anugerah Dekan. Okay, ini pun dah baguslah. So kumpulnya anugerah Dekan ini selama 5 semester, baru anda layak untuk mendapat anugerah Naib Chancellor ANC. Okay, so inilah dianya sedikit sebanyak yang boleh memotivasikan anda. Kalau anda masih lagi tak ada tujuan, tak ada objektif ketika anda menyambung pengajian di sini, anda targetlah. Okay, mana tahu insyaAllah ada rezeki, ada peluang anda memperolehi anugerah Naib Chancellor ataupun anugerah Dekan dan cukup membanggakan kedua ibu bapa anda. Okay, so saya rasa setakat ini sahaja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi maklumat, berkongsi informasi untuk anda sebagai rujukan anda, sebagai persediaan untuk anda bersiap sedia untuk mengharungi sepanjang 5 semester ini bersama kita di College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur. Dan insyaAllah ramai yang akan bantu anda dari sudut pensyarah, staff-staff di KPBKL insyaAllah sangat membantu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur MIS kita pada hari inilah kerana memberi peluang kepada saya untuk beri sedikit taklimat kepada anda. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada warga KPBKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.